Salam sejahtera. Mari kita sambungkan topik untuk mengenal pasti elemen mekatronik untuk tingkatan 3 ini. Okey, terlebih dahulu cikgu sudah minta kamu baca dan salin nota sehingga muka surat 3 dalam PDF itu. Okey, dalam buku teks anda adalah muka surat 5, iaitu 9 teras dalam revolusi industri 4.0. Hari ini kita akan sambung pada 1.1.2 mengenal pasti elemen. Okey. Okey, baik, kita tengok Okey. Mekatronik adalah gabungan elemen-elemen asas keturunan bagi menghasilkan sebuah sistem asas mekatronik yang berfungsi secara automatik atau separa automatik. Okey, apa yang dikatakan dengan automatik? Contohnya, pintu dia boleh buka habis. Ataupun kalau kira sebagai separa automatik, maksudnya kamu perlu kunci buka separuh untuk sebahagian lah. Ataupun dengan contoh lain, mesin basuh automatik adalah kamu tekan switch, letak baju, kemudian tekan start saja dia akan cuci baju sampai dia akan keringkan, dia akan pusing drum, keluarkan air habis. Kalau separa automatik, mesin basuh tu hanya cuci, lepas tu kamu nak keluarkan air, dia mesti ambil baju tu letak dalam paku lain dan luang lain, dia akan sambung lagi kerja. Itu adalah mesin basuh separuh automatik. Baik, kita tengok. Elemen asas yang digabungkan adalah sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, dan sistem kawalan dan pengaturcaraan. Apa yang dikatakan ini? Kita tengok. Okay. Mekatronik ada 4 bahagian. Mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan, dan elektrik. Okay. Ini adalah gabungan elemen asas keseluruhan dalam mekatronik. Okay. Dalam sistem elektrik, merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik sebagai sumber kawalan kuasa. Berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik berfungsi. Kita sudah tahu sistem elektrik itu kita boleh gunakan arus terus, contohnya bekalan elektrik dari rumah, ataupun bekalan arus terus, contohnya bateri. Okay. Arus ulang-alik ialah rumah lah. Kalau arus terus, contohnya bateri. Okay. Kita tengok. Aspek yang perlu dititik beratkan, aspek keselamatan, kedudukan peranti. Peranti dalam litar, peranti adalah hardware. Ya, contohnya handphone. Handphone ialah panggil sebagai peranti. Dan sambungan litar. Kalau salah sambung litar, apa yang akan berlaku? Okay. Dia akan short circuit lah, orang cakap litar pintas. Okay. Ini yang kita pernah bincang waktu tingkatan 2. Okay, seterusnya, sistem mekanikal, gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar bagi memindahkan suatu sumber gerakan kepada bentuk yang lain. 2. Membolehkan produk berfungsi dalam 2 cara. Satu bergerak dan satu lagi berputar ataupun berpusing. Okay. Bergerak, ini berpusing. Okay. Sekolah kita masih belum ada CNC yang ini, sebab yang ini sangat mahal, lebih daripada 1.000 untuk satu unit. Okay, sistem elektronik, susunan dan sumbangan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar untuk membolehkan sesuatu sistem beroperasi. Contoh komponen elektronik, switch, ini adalah switch micro, ini penteria adalah apa? Penteria cahaya ni. Okay, transistor, perintang, diode LED, kapasitor tujuannya untuk simpan dan juga buang cas elektrik. Dan satu lagi, litar bersepatu. Litar bersepatu sebenarnya adalah gabungan banyak sini, dia boleh gabungkan satu. Dan dia perlu buat untuk programming sistem pengaturcaraan supaya dia boleh berfungsi. Nah, akhir sekali adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan.
Sistem pengkawalan ini adalah satu sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah, dan mengawal atau tindakan suatu reka bentuk. Jadi sistem kawalan ini ada perkataan yang perlu penting kamu perlu ingat adalah mengurus, mengarah, dan mengawal atau tindakan. Okay. Sistem ini bertujuan memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan baik. Okay, ini yang ditabuk dia. Pengaturcaraan. Proses membangunkan aturcara komputer menggunakan bahasa pengaturcaraan. Bagi belajar yang minat ini, kamu akan belajar sebahagian daripada itu. Bahasa pengaturcaraan terdapat dalam pelbagai bentuk. Contohnya, teks, Java, Python, Visual Basic, C++, Block, Sketch, dan Mblock. Ini adalah belajar komputer, bahasa komputer yang kamu belajar. Oke, bagi siapa yang minat lah, sebab cikgu pun bukannya hebat ini. Oke, dan satu lagi lah EduBox. Oke, akhir sekali sebagai rumusan elemen elektronik ada 4 sistemnya. Oke, sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, dan sistem kawalan dan pengatur cara. Oke, mengenal pasti elemen mekatronik, lampu LED pintar. What's up, guys? Today I'm going to talk about a smartphone controlled LED light bulb that I think you guys are going to like. Without further ado, let's get started. So these light bulbs are relatively inexpensive. Some are on Amazon for about $30. They're really easy to set up. I'm sure you know. They don't work with Android or iOS. You can install it by downloading the app or using the QR code that they provide. Once the installation is complete, all you need to do is make sure that your Bluetooth is turned on, and then you're ready to play. Turn process is actually very simple. Make sure the light bulb is turned on. Application will automatically search all Bluetooth devices. Hit the limits and and the process. Now, this application lets you do a lot of different things. Not just it also has different functions. And whatever changes occur, that you're going to cost earlier. So light bulb will start to change color in real time. And there's also a slider underneath the filter that lets you adjust the brightness to change even from 0 to 100. Even though this light will change light, you don't have to instead of the standard film. Only use limited power. Well, this lets you adjust different colors as a standard light. We also have a light bulb function, which lets you do more like special background change. You can slow flashes. You can adjust the speed from 0 to 100. Well, that's super fast. And one thing I really like is that you can have multiple elements together. And it costs me but I like it. You can have all movement, or you can have as a group, whatever changes you can have both and all of them. But as I said in the beginning, this works for iOS. You can have both platforms, that means you can have both that's the beginning. Android phones, that's Oke, baik. Tadi itu lampu LED pintar. Kita boleh tengoklah. Lampu itu boleh tukar warna, boleh bergabung, dan juga tentukan waktunya bila nak nyala, bila nak tutup. Oke, inilah pencetak 3D. Mesin ini ada jual di pasaran. Harga yang paling murah adalah 1.000 ke atas.
cantik dan kemas. Bandingkan kita yang buat ini gunakan 3D pen. Oke, sekian saja untuk hari ini.